supaya kita dapat memahami keadaan yang berlaku di dunia sekarang ini, bukan tindakan kita untuk membantu membaiki keadaan dunia sekarang ini. Sebab kita pun dah jadi celau pening dalam keadaan cabaran global sekarang ini. Dan apakah peranan kita sebenarnya untuk bertindak? Jadi kita perlukan watak-watak pencegahan sendiri untuk kita dapatkan sedikit panduan. Jadi tidak dengan masa lagi saya menjemput Encik Azmi untuk memulakan menyampaikan ulasan macam sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Tuan Pengerusi, Nazir, ahli jawatan kuasa, ahli-ahli qaryah, ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Kita akan bersama pada malam ini dalam waktu yang ringkas untuk saya berkongsi tentang analisa saya terhadap apa yang berlaku kepada umat Islam sekarang. Ini dalam keadaan singkat saya akan lakukan itu, dan saya harap kita ada soal jawab memudahkan kita memaham isu ini. Slide yang saya telah tayang ini kerap saya tayangkan di banyak tempat dalam jelajah yang kita lakukan untuk menerangkan keadaan umat Islam ini, dan saya harap membantu. Tajuk cabaran umat Islam global, kita bermula dengan pernyataan bilangan umat Islam yang berjumlah 1.8 bilion di negara umat Islam majoriti 57 negara dan umat Islam minoriti di 112 negara. Umat Islam minoriti di 112 negara ini adalah separuh daripada seluruh bilangan umat Islam. Artinya kalau kita tidak beri perhatian pada umat Islam minoriti, kita juga akan berhadapan dengan masalah yang berat. Jadi sebab itu kena ambil tahu umat Islam majoriti di negara yang juga bergolak dan juga umat Islam minoriti. Kita dapat tahu bahawa ada pernyataan tentang Islam is widely considered Europe's fastest growing religion, with immigration and above average birth rates leading to a rapid increase in the Muslim population. Kalau kita lihat negara yang dulu menjadi bekas imperialis dan masih lagi imperialis sebenarnya, bekas penjajah Spanyol, Jerman adalah penjajah, Itali juga penjajah, UK apatah lagi. Tetapi nampaknya kawasan itu berlaku peningkatan pengembangan bilangan umat Islam. Dan ini yang menyebabkan kita harus memahami kenapa ini berlaku. Sementara itu umat Islam berhadapan dengan masalah banyak yang tertindas, kemiskinan, kemunduran, dirampas hak, dieksploitasi sumber dan dimusnahkan harta, diskriminasi, dibunuh, diperkosa, diusir, disiksa, terpinggir, dinafi hak, berada dalam konflik, dan juga pemimpin diktator. Ini nasib umat Islam, ya. Sejak berakhirnya zaman nubuwah Rasulullah SAW, kemudian diganti dengan Khulafa Ar-Rashidin, kemudian kita ada zaman selepas itu Khulafa Ar-Rashidin, zaman Muawiyah, kemudian Abbasiyah, kemudian Utsmaniyah, kemudian kita ada kerajaan Andalusia, kita ada kerajaan Utsmaniyah, kita ada kerajaan Mughul di kawasan India, kita ada kerajaan Nusantara Melayu. Kenapa ini boleh berlaku, ya? Umat Islam kuat, kemudian jatuh, kemudian naik lagi, kemudian jatuh, naik lagi. Dan mutaakhir ini kita dapati bahawa umat Islam dalam keadaan sangat tenang. Saya catat 4 peristiwa besar yang berlaku pada umat Islam abad 21 ini. Pertama adalah kelahiran Israel 1948. Kelahiran Israel ini lebih malang lagi kerana dia dilakukan atas pakatan British dengan orang Arab. Dan ini harus kita ambil pelajaran kenapa kita jadi begini, ya. Mula pakatannya antara Sykes dengan Picot 1916.
dua pencatur ini, iaitu Mark Sykes daripada British dan juga Francois Picot daripada Perancis. Mereka memikirkan bagaimana kita harus gagalkan kerajaan Osmania. Jawapannya ialah kita harus pecahkan orang Arab. Maka rancangan itu dilakukan oleh dua tokoh ini, atau yang disebut watak ini. Akhirnya kawasan Arab dia benar-benar pecah. Dia bagi-bagikan. Perancis, Itali, British, Rusia mengambil. Mereka menumpung perhatian ini, dan lebih malang lagi ialah kerana adanya orang Arab yang merelakan diri untuk diperalatkan, iaitu Governor Mekah sendiri. Banyak-banyak insan yang mudah dibeli, rupanya Governor Mekah juga terlibat, iaitu Governor Hussein, yang telah mengadakan hubungan dengan seorang duta British yang bernama McMahon, dan berlaku 10 surat ulang alik di antara semua. Mereka membincangkan tentang status orang Arab yang harusnya keluar daripada kerajaan Osmania. Maka inilah berlaku 10 surat menyurat antara Said Hussein dengan McMahon untuk tawar-menawar bagi mewujudkan tanah Arab yang bebas daripada pemerintahan Turki, kerajaan Osmania. British membantu Arab memberontak ke atas Osmania dan lancar apa yang dipanggil Arab Revolt, kebangkitan Arab. Dan ini salah satu daripada suatnya. Banyak perjanjian itu dibuat. Subject to the above modification, Great Britain is prepared to recognize and support the independence of the Arab in all the regions within the limits demanded by the Sharif of Mecca. Great Britain will guarantee the holy places against all external aggression and will recognize their inviolability. When the situation admits, Great Britain will give to the Arabs her advice and will assist them to establish what may appear to be the most suitable forms of government in those various territories. I am convinced that this declaration will assure you beyond all possible doubt of the sympathy of the Great Britain towards the aspiration of her friends, the Arabs, and will result in firm and lasting alliance, the immediate results of which will be the expulsion of the Turks from the Arab countries and the freeing of the Arab peoples from the Turkish yoke, which for so many years has pressed heavily upon them. A.H. McMahon dia tulis. Dia kata orang Arab ni mesti keluar daripada yang disebut rejim Turki, iaitu kerajaan Osmania. Dan orang Arab terima saranan ini. Jadi tuan-tuan, kita yang melihat pergaduhan Islam sama Islam itu berlaku awalnya di Arab. Arab satu bangsa, satu bahasa, satu agama. Tiba-tiba boleh berpakat dengan musuh, menjatuhkan kerajaan Osmania yang sangat kita harapkan. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kita. Apabila Portugal serang Melaka 1511, kerajaan yang bantu kita masa itu menghantar tentera ialah kerajaan Osmania. Sultan Hamid hantar. Kita pula, orang Melayu pula di dalam Kesultanan Melaka, kita saling cantas-mencantas. Berlakulah apa yang dipanggil pengkhianatan kitol. Melayu bunuh Melayu untuk memenangkan Portugis. Padahalnya kerajaan Osmania hantar satu angkatan tentera laut. Jadi yang di sana Arab bunuh Arab, di sini Melayu bunuh Melayu. Dengan yang demikian, maka plan British berjaya mengagih-agihkan kerajaan Osmania, dan kemudian lahirlah negara yang dipanggil Syria, Lebanon, Palestin, Saudi, Iraq. Lebih parah lagi ialah ada satu perjanjian 1917 apabila Yahudi Rothschild, yang nama Rothschild yang sangat terkenal sampai sekarang kan, meminta
British menyokong untuk mewujudkan sebuah negara Israel atau negara Yahudi. Dia panggil the Jewish homeland. Dia kata orang Jews ini memang tuan-tuan daripada sejak Bani Nadir menjadi pengkhianat kepada Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah halau mereka keluar. Lalu dilaknatilah mereka itu berselerak di seluruh dunia, di Rusia, di UK, di US, di Jerman, di Perancis berselerak. Kemudian mereka menubuhkan gerakan Zionis antarabangsa. Theodor Herzl bertekad untuk bersidang di Basel untuk mengatakan kita mesti rancang untuk mewujudkan sebuah negara untuk orang-orang Yahudi. Dia minta sokongan daripada UK. United Kingdom adalah negara penjajah, bersetuju. Lalu buat satu surat yang mempunyai 67 kalimat. Apa dia persetujuan itu? Ialah on the 2nd November 1970, British Foreign Minister Arthur Balfour wrote to Lord Rothschild. Siapa Lord Rothschild? Ialah Yahudi, ketua Yahudi, a leader of the British Jewish community. The letter contained the 67-word Balfour Declaration, the first time that a leading power had backed the idea of a Jewish homeland in Palestine. Suratnya itu 67 kalimat, tetapi lalu diisytiharkan oleh Balfour. Queen Elizabeth bersetuju. Jadi mereka pun set bagaimana nak hantar orang Yahudi ini daripada seluruh Eropah ini ke bumi Palestin. Untuk buat begitu dia kena pecahkan dulu orang Arab ini. Maka ada 3 watak di kalangan Arab ni. Satu namanya Ibn Rushd atau Ibn Rashid, berpusat di Yaman. Sharif Hussein berpusat di Mekah. Ibn Saud berpusat di Riyadh. Bila dia beritahu oleh British bahawa kamu kena nak, kalau siapa nak jadi pemimpin Aljazair, tanah Arab itu, mesti sign satu surat menyokong penyerahan bumi Palestin kepada Yahudi. Ibn Rashid tak setuju, Ibn Sharif Hussein pun tak setuju, tapi Ibn Saud bersetuju. Maka diserahlah, jadilah negara Arab Saudi pada 1932. 1924 dijatuhkan kerajaan Osmania. 1932 Arab Saudi muncul. 1948 Israel dilahirkan. Jadi tuan-tuan, rupanya orang-orang kita, orang-orang Islam ni menjadi asbab kepada kehancuran umat Islam sendiri. Akhir daripada itu 700,000 warga Palestin dihalau, 15 ke 20,000 dibunuh, 500 bandar dan desa orang-orang Islam Palestin dimusnahkan. Untuk lahirlah Palestin pada 15 Mei 1948 yang dipanggil peristiwa Nakbah. Setiap 15 Mei sepatutnya kita ada suatu program untuk menyedarkan umat Islam macam mana kita telah menyerah tengkuk kita kepada musuh. Lahirlah Israel atas darah orang-orang Palestin, atas bumi para anbiya, atas kesucian Baitul Maqdis, atas kemuliaan Masjid Al-Aqsa Asy-Syarif. Maka Yahudi tidak berhenti di situ saja. Setelah mereka menghasilkan Israel, mereka terus merempuh ke Baitul Maqdis 1967 dan akhirnya Masjid Al-Aqsa berada di tangan mereka. Mengincuplah bumi Palestin itu sedikit demi sedikit sehingga akhir sekarang tak sampai 15% yang tinggal. Itu pun akan habis. Bumi Palestin ini disebut oleh Ustaz Hamid, kerajaan Osmania, apabila kerajaan Osmania berhutang, orang Yahudi datang jumpa dia dan menawarkan untuk melunaskan hutangnya kalau mereka serahkan Palestin. Masa itu kerajaan Palestin masih di bawah kerajaan Osmania. Maka dia mengeluarkan arahan, tidak 1 inci pun akan aku benarkan. Lalu dikeluarkan fatwa, haram mana-mana orang Arab Palestin menjualkan tanah kepada orang-orang Yahudi.
Akhirnya jadi macam ni, tuan-tuan. Tanah Rizab Melayu asalnya ada 4 juta hektar. Sekarang sudah sekitar tinggal 1 juta. Siapa yang jual, tuan-tuan? Tanah Rizab Melayu. Yang sana tanah Palestin. Siapa yang gara-gara apa? Di sana orang Arab sendiri. Di sini jadi bila kita gaduh tentang tanah orang Islam Melayu, tanah Rizab Melayu, tanah milik Melayu, tanah wakaf Melayu, habis, tuan-tuan. Ada tanah wakaf sampai jadi padang golf. Ada harta tanah orang-orang, tanah wakaf orang Melayu jadi pasar menjual babi. Tapi tetap kita melaungkan hidup Melayu, ketuanan Melayu. Pemimpin Melayu yang melakukan perkara ini seperti pemimpin Arab melakukan atas tanah Arab. Habis peristiwa itu, saya masuk peristiwa Bosnia Herzegovina tahun 1995. Muslim yang di situ ada 1.5 juta dibunuh dengan kejam. Pada tahun 1995 seramai 250,000 orang Bosnia dibunuh. Saya pergi ke Bosnia ni, pergi ke Srebrenica. Saya nak tengok sendiri tempat mereka bunuh orang Islam satu hari 8,000 orang. Saya tanya macam mana peristiwa ini boleh berlaku. United Nations mengawal satu camp. Camp tu luas, saya tengok. Kemudian dia tentera UN ni keluar daripada kawasan itu. Kononnya jaminan daripada General Serbia untuk menjaga orang-orang ini. Bila UN keluar, dan memang orang-orang Kroasia, Serbia ni minta dia orang keluar, pada hari yang sama United Nations keluar, hari itu mereka bunuh orang-orang Islam. Dan pembunuhannya akhirnya menjadi kubur yang sekarang ini hampir banyak kawasan Bosnia kalau kita pijak di atasnya adalah kubur. Mereka bunuh bagaikan Milosevic ini membunuh orang Islam macam haiwan. Ya. Lalu sekarang ni gambar beginilah, orang-orang Bosnia cari kubur, tengok tengkorak, cuba buat DNA. Kalau sama dengan DNA dia, ini anak aku. Tak DNA, jadi biarlah. Jadi buatlah perkuburan seluas-luasnya. Bosnia, ya, di sana Yahudi bunuh Muslim, di sini Kristian bunuh Muslim. Kemudian berlaku peristiwa September 11, 2001 yang menggemparkan dunia, yang menyebabkan George Bush mengisytiharkan apa yang gelaran yang disebut "You are either with us or you are against us in the fight against terror." Kemudian disebut this crusade, this war on terrorism is going to take a while. Apa disebut sini? Dia kata inilah sebabnya untuk kita menghancurkan Islam. Kita guna alasan itu, September 11. Setelah kita mendengar pemberita, laporan semua, bahawa sekarang baru keluar dokumen bahawa yang melakukan itu, serangan itu ialah Yahudi. Tuan-tuan, sesuatu benda yang mustahil dalam pandangan kita, selalu saya mengatakan mesti ada tangan Yahudi dalam itu. Ya. Berlaku MH370. Tak ada siapa boleh bagi logiknya macam mana. Ini bukan layang-layang hilang. Ini sebiji 370 yang radarnya dapat kesan pergi arah ke Guangzhou, kemudian patah balik. Kemudian bila dia masuk balik ruang udara Malaysia, dia hilang.
Ini bukan mancing api, tuan-tuan. Sesuatu yang agak mustahil untuk ini. Selalu saya mengatakan mesti ada tangan Mossad dan CIA, dan dia orang tahu di mana MH17 cross Ukraine kemudian ditembak. Itu jelas ditembak je, berselekap habis mayat, boleh nampak serpihan-serpihan. Tapi siapa yang lakukan tu? September 11 begitu, tuan-tuan. Mana-mana yang tak menasabah ni mesti ada kerja buat Mossad, iaitu intelligence daripada Israel ataupun CIA. Mereka boleh melakukan benda-benda yang di luar jangka. Jadi bila September 11 berlaku, dirisik, dicari maklumat, yang melakukan itulah rancangan Israel. Dia sanggup bunuh orang Yahudi, 3,000 orang mati dalam September 11. Kita kata macam mana ni? Dia kata Yahudi ni dia sanggup buat macam itu. Kita pun sambut war against terrorism, tangkap habis orang-orang. Pendakwah semua dianggap teroris. Masjid surau pun kadang-kadang sudah mula dikawal, madrasah dikawal, ulama-ulama yang kritikal ditangkap, cuma atas alasan ini, war against terror. Dan kerana itulah mereka telah masuk ke Iraq dan Afghanistan dan menghancurkan dua negara ini. Dan dunia tak kata apa-apa. US boleh masuk, bunuh 1 juta orang Iraq hanya kerana nak menjatuhkan seorang pemimpin yang namanya Saddam Hussein. Masuk Afghanistan, tuan-tuan, tahun 60-an masuk British masuk keluar dari Afghanistan. Tahun 79 sampai 89 masuk Russia, masa itu Soviet Union, masa itu Boris Yeltsin. Kemudian tahun 2001 masuk Amerika sampai tahun 2022. Hancur, tuan-tuan, Afghanistan tu hanya gara-gara mereka nak cari, asalnya nak cari Osama bin Laden. Osama bin Laden keluar daripada negara Arab Saudi tahun 1974, dia pergi ke Sudan. Pada tahun 79 Rusia masuk ke dalam Afghanistan, dia terbang ke Afghanistan. Tahun 1984 dia menubuhkan Al-Qaeda kerana nak menghalau Soviet Union. Bila berlaku 2001 September 11, George Bush mengatakan ini adalah Al-Qaeda. Wahnya tak ada bukti apa-apa. Maka orang-orang Taliban di Afghanistan kata, no, you give us the evidence, then we will send Osama to you. No evidence, no way. Yang betul pun. Jadi dia nak hantar balik, buat apa? Tetapi mereka buru Osama bin Laden sehingga pada 2 Mei 2011 bunuh dalam Pakistan, campak jenazahnya di laut. Obama arah jangan ditanam di darat kerana orang akan datang kepada makamnya. Lalu cara nak buat, campak ke laut. Sampai hari ini tak tahu di mana. Gara-gara itu, tuan-tuan, 2 negara habis. Hari ini tak settle sampai hari ini. Kemudian peristiwa Arab Spring. Arab Spring, satu lagi, tuan-tuan, orang Arab ni dah lama diperintah oleh pemimpin-pemimpin diktator. Kaya raya pemimpin ni, rakyat miskin papa gedana. Jadi apa nak buat? Jadi rakyat bangkit di semua, daripada Morocco sampai kepada Oman, habis semuanya bangkit. Paling besar dia bermula di Tunisia. Budak bernama Bauzi, dia jual buah, kemudian polis tangkap. Dia
dihantar ke lokap. Dia tak tahan, dia curah badan dia dengan minyak tanah, bakar diri dia. Dan dia tinggalkan satu note, kalau begini cara negara Islam memerintah, memiskinkan rakyatnya, maka tidak ada lagi nilai untuk hidup. Dia bunuh diri. Dia bunuh diri sudah pagi. Pada petang selepas asar, 1 juta orang-orang rakyat Tunisia keluar ke atas jalan raya. Jatuhlah Zainal Abidin, pemimpinnya. Cuba nak lari ke Paris, Paris tak terima. Saudi terima. Ini nasib rakyat biasa ni, tuan-tuan. Orang kaya ni, dia kaya dah, dia tak kira nak jadi apa kan, dia ada cara dia. Kita ni kalau kena macam ni, nak lari ke mana? So berlakulah di Tahrir Square. Jutaan umat, tak kira etis pun keluar, orang sekular keluar, orang ulama keluar, orang Kristian keluar, nak minta Hosni Mubarak jatuh. Dia bertahan, akhirnya dia jatuh. Ya, daripada Tunisia merebak ke Mesir, daripada Mesir merebak ke Syria, daripada Syria merebak ke Yaman, daripada Yaman merebak ke Bahrain, daripada Bahrain merebak ke Libya. Kebangkitan berlaku, maka jatuhlah orang-orang ini. Zainal Abidin bin Ali di Tunisia, Hosni Mubarak di Mesir, Ali Abdul Saleh di Yaman, Saddam Hussein di Iraq, Omar Bashir di Sudan, Muammar Gaddafi di Libya. Suharto di Indonesia. Daripada Soekarno, Suharto, Habibie, Gus Dur, lepas itu anaknya Megawati, Bambang Yudhoyono, Jokowi. Jadi tarik nafas panjang kita ni, masalah umat kita ni. Kita, Tengku Abdul Rahman, Tun Razak, Tengku Abdul Rahman bapa kemerdekaan, Tun Razak bapa pembangunan, Husin On bapa perpaduan, Mahathir bapa mukhris. Kemudian terus kepada Pak Lah Badawi, kemudian terus kepada Najib, lepas itu Mahathir naik balik, kemudian Mahyudin, sekarang Ismail Sabri. Ada berapa, tuan-tuan? Apakah negara ini semakin baik? Apakah kedudukan Islam semakin mantap? Kita boleh jawab sendiri. Jadi umat ini hancur kerana pemimpin-pemimpinnya. Sebab itu orang kata, mari kita mengatasi masalah. Apa maksudnya? Mengatasi masalah. Maksudnya mula daripada atas. Sebab itu mengatasi. Mana orang kata mari kita membawahi masalah, tak ada. Mula dari atas. Jadi nak perbaik ni kena atas. Jadi orang Arab ni kata no way. Jatuhkan mereka. Jatuhlah mereka satu demi satu. Malangnya umat Islam masih gersang pemimpin. Apa yang berlaku di Arab, daripada musnah jadi hancur. Tapi ada pendalangnya, tuan-tuan, semua ini. Siapa pendalangnya? Konspirasi ini. Mereka menguasai bank, menguasai media, mereka menguasai perdagangan, mereka menguasai pertahanan. Kemudian mereka merangkul orang-orang Arab yang boleh diperkotak-katikkan. Ambil Morsi, bukan Morsi, ambil Fatah Al-Sisi, ambil Muhammad Zaid Nayyan, ambil Muhammad Salman. Rangkulkan mereka ini di bawah Israel dan US. Kemudian US mengisytiharkan, jadikan Israel, jadikan Baitul Maqdis sebagai
ibu negara Israel yang tak pernah terfikir, tapi boleh buat. Kenapa? Kerana umat Islam sudah pecah. Boleh saja kita atur ni, tak masalah. Tuan-tuan, Yahudi ada di mana? Di Yangon. Besar dia punya embassy-nya, depan dengan Saudi, embassy Saudi di Yangon. Israel ada di Bangkok, kedutaan Bangkok. Israel ada kedutaan di Manila. Israel ada kedutaan di Phnom Penh. Israel ada kedutaan di Singapura. Israel ada kedutaan di New Delhi. Israel ada kedutaan di Sydney. Jadi kawasan ini dirancang begitu, tuan-tuan, dikepung. Yang tinggal kita ni lah Brunei, Malaysia, Indonesia. Dia kata, kalau tuan-tuan baca dalam buku yang saya cuba tulislah untuk orang faham, saya panggil Menjejaki Pengaruh Israel di Asia Tenggara. Dan buku ini saya sebut, buku ini ditulis dan disusun sebagai suatu analisa menjejaki pengaruh Israel yang semakin mengukuh di rantau Nusantara Melayu. Sementara kesannya tidak dilihat pada masa terdekat, ternyata Zionis Israel punya perencanaan yang rapi dalam jangka masa panjang untuk bertapak kukuh di rantau ini, di samping berusaha untuk akhirnya mendapat pengiktirafan dan menjalinkan hubungan diplomatik dengan 3 negara yang penting, iaitu Brunei, Malaysia, Indonesia. Tuan-tuan, 10 tahun lagi dengan keadaan kita tak stabil, tuan-tuan ingat kita Malaysia akan bertahan ke untuk tidak mengiktiraf Israel? Sudan out, Bahrain out, UAE out, Mesir sudah ada, Turki sudah ada, Jordan sudah ada hubungan. Mereka menunggu Saudi.
Lain. Baik, saya ambil lagi 5 minit ni tuan-tuan. Ini buku dia, konten dia. Saya tulis ini menjejaki Zionis Israel. Israel dan and Asian countries. Sejarah Yahudi di Malaysia. Tuan-tuan pergi ke jalan di Penang itu ada 6 kubur orang Yahudi di sana. Hubungan diplomatik Israel dengan negara ASEAN. Beware of Israel, US and China agenda in Southeast Asia. Putrajaya takes seriously reports of Israel threat to launch attacks in Malaysia. Jadi tuan-tuan, buku ini adalah untuk saya nak berikan data, memberikan artikel yang kalau kita tak ada, kalau saya tak ada lagi selepas ini, sekurang-kurangnya buku ini harus menjadi bacaan. Dengan semua itu tuan-tuan, yang masalah yang kita hadapi, ini puncanya. Krisis Muslim global. Pertama, furqah, pecah. Dua, qiyadah, lemah, kepimpinan kita lemah. Keempat, lemah dalam ilmu dan amal. Seterusnya, lemah pegangan kita, akidah kita. Lemah adab dan akhlak. Lemah ekonomi dan teknologi. Lemah pertahanan. Saya risau, saya mendekati MINDEF, saya tanya menteri, saudara Mak Sabu masa jadi menteri, saya kata apa dia negara yang tidak, apa dia benda yang kita tak beli senjata kita. Yang besar jangan sebutlah, submarine, jet fighters, drone, sebut sajalah. Yang kecil-kecil ni, pistol, peluru, dia kata kita beli semua, cikgu. Tak ada. Beli tu kena setiap tahun kena beli pula. Dah helikopter tak boleh terbang. Kemudian bila beli submarine tak boleh nak tenggelam. Beli helikopter tak boleh terbang, kena beli lain pula. Baru-baru ni beli 16 jet fighter. Itu yang ditolak oleh India. India apa tak mau pakai, kita pergi beli. Tuan-tuan, berat kita ni, berat ya. Jadi daripada kepimpinan sampai pertahanan, kita menghadapi cabaran. Dunia ditakut-takutkan terhadap Islam dan Muslim, namanya Islamofobia. Islamofobia. Imran Khan telah utarakan tahun 2020 kita kena lawan Islamofobia ni, tapi tak ada orang yang sambut. Saya tulis surat pada Imran Khan, congratulations His Excellency, this is an important issue, we have to fight Islamofobia. Lepas itu 2 hari sudah United Nations telah bersetuju menjadikan 15 Mac sebagai hari antarabangsa Islamofobia, untuk kita lawan Islamofobia. Takutkan orang terhadap syariah, takutkan orang terhadap Al-Quran, takutkan orang terhadap As-Sunnah. Ini cabaran kita besar, tuan-tuan. Kita ada masalah secularism. Secularism maknanya dunia ni, apa namanya, agama Islam ni hanya untuk apa, tuan-tuan? Untuk peribadinya. Jangan masuk dalam dewan negara, jangan masuk dalam dewan rakyat, jangan masuk dalam pentadbiran negara. Islam urusan peribadi dan keluarga. Ini secularism. Dan ini berlaku di banyak negara Islam. Kemudian kita ada masalah Western imperialism, penjajahan barat. Kita dijajah, tuan-tuan. Bila saya beritahu pada anak-anak saya, kamu lihat apa sebenarnya penjajahan ini, yang paling parah ialah apa, tuan-tuan? Ialah bukan dia mengambil tanah kita, dia mentadbir kita. Yang paling parah ialah dia telah tarik keyakinan kita terhadap Islam,
Guna segala sistem dia, undang-undang dia, bahasa dia, kalender dia. Ya. Kalau saya tanya tuan-tuan, bila kemerdekaan? Berapa hari bulan? Berapa? 30? 38? 31 Ogos? Mana tu? 1957. Mujur Sudirman buat lagu tu, tak kita bukan ingat pun. Tapi kalau saya sebut Safar, 6 Safar, ada yang kata 7 Safar, 1333 Hijrah, siapa yang tahu? Itulah hari kemerdekaan kita. Sebab kita telah dibasuh supaya jangan ingat tradisi kita, kalender kita, tulisan Jawi kita, buang semua, ambil yang dia. This is real imperialism, this is real colonization. Ada satu pertandingan sepak takraw, negeri lawan negeri, menang negeri itu, tapi dibatal kemenangannya. Pasal apa? Pasal pasukan tu pakai seluar panjang. Mengikut undang-undang antarabangsa kena pakai seluar pendek. Kita nak buang Hackney Guinness-Stout, tak boleh nak buat, sebab dia sudah entrench sistem itu. Tapi sekarang ni kita merangkak-rangkak lah. Kita nak buat dulu nak buat undang-undang Islam 355 tu, pakai tak boleh buat. Sebab itu tuan-tuan, kita kena faham ni masalah ini. Kita sudah terperangkap dalam satu sistem ekonomi, bank. Kalau saya ada masalah dengan bank Islam, saya nak pergi ke mana tuan-tuan? Nak bawa ke mahkamah, boleh bawa mahkamah syariah? Tak boleh, kena bawa mahkamah sivil. Sebab mahkamah syariah tidak ada jurisdiction untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi kena bawa sivil. Padahal saya berbalah dengan bank Islam, patutnya mahkamah syariah lah, sebab hakimnya faham tentang hukum hakam. Saya pergi civil court, dia punya judge bukan ketiba tu, tapi pasal apa kena pergi? Pasal tak ada bidang kuasa. Jadi mahkamah syariah sebenarnya duduk di bawah, mahkamah sivil duduk ke atas. Jadi macam mana kita nak ubah itu? Kemudian kita ada gerakan Yahudi yang ditubuh pada 1890, sampai sekarang mereka berkembang, missionary di kawasan kita ini. Banyak orang atasan menjadi anggota missionary. Di Selangor ada 3 lodge, di Sungai Petani ada 1, di Alor-Setar ada 2, di Ipoh ada 4, di Seremban ada 5, di Johor Bahru ada 10 missionary lodge. Ini adalah pusat Yahudi. Kenapa kita tak boleh nak buat? Kita ada Rabitah Alam Islami, ditubuh tahun 1962, OIC 1969, International Islamic Federation Student Organization, World Muslim Youth, Majlis Masjid Sedunia, Majma' Takrib Baina Mazahib, Muslim Council for Cooperation Europe, Development Aid, Islamic Society North America, American Muslim Council. Banyak tuan-tuan, ni semua badan-badan Islam ni, besar-besar semua, bukan kecil. Kita ada 82 organisasi di Malaysia, ambil daripada Majlis Raja-Raja Melayu sampai ke bawah, sampai ke surau. Kita tak boleh nak buat, tak boleh perkuatkan Islam itu. Siapa sampai macam tu? Sampai kita meraih, pada itu hak kita. Kita terpaksa minta tolonglah, kami nak buat tulisan Jawi sikit je, tak. Jadi akhirnya apa tindakan kita nak buat? Pertama, saya mengatakan bina kesatuan. Jangan berkelahi lah tuan-tuan. Letih rasa kita tengok ni, letih. Ya, baca kunut tak baca kunut, wirid tak wirid. Ya, 8 rakaat, 20 rakaat, ya Allah, letih kita. Cukuplah. Yang berperang di parlimen perang, saya kata bukanlah saya ni tak bersetuju kalau berbeza pendapat, tapi jangan sampai kita tak boleh nak gerakkan kerja-kerja kita yang penting ni. Banyak ahli kita dah murtad. Kalau dulu setiap rumah kalau ada penagih dadah, biasa, dia kata biasa.
Kata anak aku baik dah. Oh, anak aku 2 orang anak. Jadi biasalah. Sampai satu masa seorang anak aku murtad. Biasalah, rumah aku ada 3-4 orang murtad. Jadi perkara biasa. Macam mana kita nak buat? Ini baru pecah ni, nak selesai masalah tak boleh pasal pecah. Panggil mesyuarat tak boleh. Nak berbincang tak boleh. Dulu nampak berpakat, lepas tu pecah pula. Lepas tu Allah Rabbi. Penat tuan-tuan, penat. Orang macam saya ni yang buat kerja NGO ni panggil ngor kan, NGO ni ngor kan. Yang membukir kat belakang sudah. Penat tu lagi. Kita bersyarah padulah apa. Dia apa kira apa. Bina kesedaran al-wa'yu islami. Faham Islam itu apa? Inna dina 'indallahi al-Islam. Apa dia? Bila Allah kata Islam itu adalah agama. Bila kita kata wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, itu tentang kesatuan. Lepas tu kita baca pula ayat yang sebut tentang ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Apa maknanya? Faham elok-elok. Kalau tidak kita jadi macam ni. Bina pemikiran intelektual, fikrah Islamiah. Fikrah kita ni sudah tidak Islamik, tuan-tuan. Rujukan kita bukan Quran, bukan Sunnah. Rujukan kita ni anak-anak kita dapat PhD, dapat master, semua bukan rujukan pada Quran dan Sunnah. Kecuali yang buat pengajian Islam. Yang lain saipah teori macam-macam. Bina kepribadian kita ni sudah cair. Izabatu saksiyah, cair, tuan-tuan. Tak boleh nak kenal antara kafir dengan Islam. Lebih kurang dia Christmas, kita pun Christmas. Dia apa nak di Bali, kita pun di Bali. Macam tak ada had dah. Macam kata ada lah red line, tapi tak ada lah. Tengok peristiwa budak-budak kita ni kadang beraya sama apa ni. Allah. Bina organisasi, bagi kemas ke organisasi jawatankuasa masjid kita ni, macam mana peranan kita, macam mana AJK kita, macam mana belia kita, macam mana wanita kita, kena kemas, tuan-tuan. Saya pergi ke Montevideo. Tahu Montevideo di mana? Ini sebut dekat Sungai Buloh pula. Di Paraguay. Dia orang bawa saya masuk dalam satu gereja. Saya jadi tetamu conference di Latin America, di Paraguay. Dia bawa dalam satu bilik itu ada dekat 50 komputer. Saya kata, ni apa ni? Ini semua komputer ni memantau sekolah-sekolah misioneri di seluruh dunia. Komputer. Saya kata, Malaysia punya ada? Bawa. Dia duduk depan ni. Saya kata, ada apa ni? Okey, you nak apa? Saya pun test je. Okey, you bagi saya Victoria Institute. Dia type tu, tuan-tuan, keluar nama guru, nama murid, kecemerlangan berapa lah. Saya kata, macam mana dia buat detail? King Edward, dia pun type King Edward, typing, keluar semua up to date. Dia monitor sungguh. Kita ni tanya, ni belah Selangor ni ada berapa mahat tahfiz? Ada lah. Berapa? Ada. Tak boleh dia kemas. Dia jemput saya di Bangkok, persidangan gereja-gereja Asia. Dia tak tahu pasal apa dia jemput saya, tapi bincang tentang masalah buruh kanak-kanak seluruh dunia. 37 orang, saya duduk, dah tak dia sign resolusi sign. Lepas tu di depannya ada fax machine. Fax dan itu ke mana? Ke George Bush. Lepas tu tak sampai setengah jam dia jawab balik. Kita ni muktamar lah, conference lah, apalah, resolusi berdebar-debar. Kita dengar pun naik takut. Apa pun tak jadi lepas tu. Panggil YC ke, panggil majlis apa ke, macam-macam, dan tuan. Sebab itu orang Yahudi tak risau dia tengok orang Islam ni. Buatlah conference, buatlah demonstrasi, tak jadi apa. Kami tahulah macam mana kami nak kawal dunia ni. Baik, saya pergilah yang terakhir, bina kekuatan ekonomi dan teknologi, bina kekuatan sistem pemerintahan, bina kekuatan pertahanan.
Cukup takat itulah tuan-tuan, saya pun nak letih nak sama ni, tuan-tuan pun tengok saya satu macam dah. Baik, saya berhenti takat ni lah. Buku yang saya bawa ni, yang diedar ni adalah saya tulis ni. Saya ni bukanlah mau tulis ilmiah itu. Bolehlah saya tulis, tapi kalau ilmiah tu saya syok sendiri buat apa. Saya nak tulis yang orang boleh baca dan mesti maklumat yang boleh beri kesan kepada ni. Jadi saya tulis tentang masalah umat Islam di Kashmir. Kashmir ni adalah tempat yang dipanggil heaven on earth. Tuan-tuan kalau pergi di sana tu terpegun tengok dia punya gunung, sungai, dia punya Allah, cantik sungguh. Tapi sekarang ni hancur. Kashmir is the most militarized zone in the world. Ada 1 juta tentera India dalam Kashmir membunuh orang-orang Kashmir. Dan itu tuan-tuan baca ni apa isu umat saudara kita di Kashmir. Kemudian saya tulis tentang umat Islam di China, Uyghur, yang selalu kita dengar ni. Ni bulan puasa ni tuan-tuan, dia tulis surat pada saya, dia kata, please brother, please appeal to Chinese government, let the Muslims fast. Minta kami boleh puasa. Tak boleh puasa di China tu, dia tak bagi. Saya pergi ke, dulu East Turkestan, sekarang namanya Xinjiang. Saya pergi ke Asgar, saya pergi ke Urumqi. Al-Quran tak boleh bawa keluar daripada masjid. Al-Quran yang cetak 5 tahun ke bawah, umurnya 5 tahun ke bawah, mesti serah kepada pihak kerajaan. Budak-budak tak boleh nama Islam, mesti semua nama Mandarin. Halal, ha, lam, alif, lam itu tak boleh. Ada 29,000 masjid di China, 16,000 sudah dimusnahkan. 16,000. Imam dan ustaz jadi sasaran. Banyak yang sudah dalam penjara di China. China. Kita ni dengar pelaburan China ni habis reang. Bagi tanah kat Sepang, bagi tanah kat Johor. Yang dia orang tengih orang Islam tu macam dengan haiwan. Mari jumpa saya pagi tadi, menangis-nangis. Please brother, Ramadan, we need to fast, we cannot fast. So dia kata, jadi yang lepas-lepas mana? Dia paksa kami makan, kami makan depan dia, tapi kami niat juga, lepas itu kami tak makan, bagi dapat sikit boleh puasa pun jadilah. Sampai macam tu, sampai macam tu tuan-tuan. Kita yang senang ini iftar sebab membazir apa semua, dia orang tak boleh puasa. Di Rohingya, dia orang telefon kepada saya, dia kata, tuan, kami nak tanya, kami tak boleh berbuka puasa kerana tak ada makanan, kami tak boleh bersahur kerana tak ada makanan, tapi kami gagah puasa juga, sah tak? Saya kata, ini bukan nak tanya, nak dapat jawapan, ini nak tunjuk, kata dia orang tu dah tahu soalan itu, hantar ke Mekah, minta Imam Mekah tolong jawab. Tak boleh iftar kerana tak ada makanan, tak boleh sahur tak ada makanan, tapi kami tetap berpuasa, apa hukumnya? Menangis ulama di Mekah, tuan-tuan. Macam mana umat Islam boleh jadi macam ni? Jadi pada malam ni mari kita jadikan malam untuk kita insaf lah, tuan-tuan. Umat Islam dalam keadaan parah. Mari kita gunakan maklumat yang ada di sini. Saya insya-Allah lusa saya akan pergi Pakistan. Saya nak masuk ke Kashmir. Saya tahu selamat tak selamat, saya masuklah. Kerana saya nak tengok keadaan saudara kita ini. Dah teruk. Mereka dibunuh pada tahun 1947 seramai 600,000 orang dalam tempoh 1 minggu. Umat Islam Kashmir. Saya menerima seorang bayi yang maknya jatuh depan saya, berdarah di celah kakinya, keluar anak. Saya kata, mana bapaknya? Disembelih. Dia berjalan 7 hari 7 malam daripada Burma lari ke Bangladesh. Saya pergi mahkamah, tiba-tiba sambut. Saya kata, apa dosa budak ni? Bapaknya disembelih, maknya mati. Lepas itu saya beritahu pada diri saya, wallahi saya tidak akan rehat. Selepas ini saya tidak akan rehat. Kalau umat Islam ni tidak dibela, maka saya tidak akan rehat.
Maka tuan-tuan, ayo mari kita sama-sama jadikan ini sedikit usaha kita, bukan banyak pun, membaca aja bukan apa pun. Lepas itu tanamkan perasaan, aku ada peranan, aku nak jawab kepada Allah, aku nak jadi burung yang menitikkan air pada api Nabi Ibrahim. Kita cubalah tuan-tuan, ya, setakat yang kita mampu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita, masuk ke bulan Ramadanul Karim, beri kekuatan pada kita. Dan kali ini mari kita jadikan bulan Ramadan untuk mengingat tentang hal ehwal umat Islam di dunia sekarang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa akhiru da'wani alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.